Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang berlaku dalam satu malam. Isra' ialah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, manakala Mi'raj pula perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui bahawa Rasulullah SAW tinggal di Mekah sejak lahir sehingga Rasulullah berumur 53 tahun. Dan selebihnya sehingga Rasulullah berumur 63 tahun, Rasulullah tinggal di Madinah. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku ketika Rasulullah SAW berumur 51 tahun, iaitu ketika itu Rasulullah masih lagi tinggal di Mekah dan belum berhijrah ke Madinah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan mukjizat yang kedua terbesar selepas Al-Quran. Allah SWT telah mengurniakan kepada Rasulullah SAW banyak mukjizat. Di antara mukjizat-mukjizat tersebut, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan mukjizat yang kedua terbesar. Jadi alangkah ruginya jika kita sentiasa memperingati peristiwa ini dari tahun ke tahun, dilakukan pelbagai program seperti kuis dan sebagainya untuk kita memperingati peristiwa ini, tapi sampai ke saat ini kita masih lagi belum memahami, menghayati, mengambil tahu dan ingat-ingat lupa tentang peristiwa ini. Apa yang paling penting daripada peristiwa ini ialah mesej yang ingin disampaikan daripada peristiwa ini, yang kita perlu sematkan dalam jiwa kita untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, supaya peristiwa ini tidak lagi asing, sebagaimana peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai seorang umat Islam. Jadi hari ini saya akan kongsikan bersama beberapa pengajaran yang kita patut hayati daripada peristiwa yang hebat dan besar ini. Peristiwa Isra' dan Mi'raj mempunyai cerita yang besar dan sangat panjang. Dalamnya terkandung sejuta keajaiban dan kebesaran Allah SWT yang tak ada dalam pemikiran akal manusia. Jadi, pengajaran yang pertama yang saya akan kongsikan ialah tentang pensyariatan solat fardu. Ketika dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Rasulullah bertemu dengan Allah secara langsung tanpa perantaraan untuk menerima pensyariatan solat fardu. Pada awalnya, Allah memerintahkan untuk solat fardu selama 50 waktu sehari semalam, dan akhirnya dikurangkan kepada 5 waktu sehari semalam. Kewajipan solat ini menjadi lebih istimewa berbanding kewajipan yang lain kerana keistimewaannya dalam penerimaan kewajipan ini, di mana ianya diterima secara langsung berbanding kewajipan lain seperti puasa, zakat dan haji. Dan solat juga merupakan perkara pertama yang akan dihisap di akhirat kelak. Seterusnya, pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa ini ialah tentang menjauhi perkara yang mungkar dan kemaksiatan. Dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW dibawa oleh Jibril meninjau keadaan neraka. Bagaimana ahli-ahli neraka diseksa dengan pelbagai bentuk penyiksaan. Sebagai contoh, orang yang mengambil riba dengan penyiksaannya, orang yang memfitnah orang lain dengan penyiksaannya, dan orang yang berzina dan penyiksaan dan sebagainya. Dan Rasulullah juga ditunjukkan dengan satu kaum yang memecahkan kepala mereka sendiri dengan batu, dan kemudian kepala mereka bertangkup semula, dan perkara itu berulang-ulang. Ini menjadi iktibar kepada kita supaya menjauhi perkara-perkara yang mungkar dan kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika kita melakukan perkara tersebut, maka balasan yang demikianlah akan kita terima. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya, pengajaran yang terakhir yang akan saya kongsikan ialah tentang zikir pohon syurga. Ketika Rasulullah SAW menuju dari langit ke langit, sehinggalah tiba di langit yang ketujuh, Rasulullah SAW melihat seorang manusia bersandar di Baitul Ma'mur. Ketika itu, para malaikat sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur dikenali sebagai Kaabah para malaikat. Apabila ditanya, Rasulullah mengetahui bahawa itu adalah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang keadaan di syurga. Dan salah satu keadaan di syurga itu ialah syurga
mempunyai kehijauan tanah yang hijau dan lapang. Dan pohon-pohonnya ialah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi sebanyak mana kita mengamalkan zikir itu dalam kehidupan seharian, itulah yang akan menjadi pohon kepada syurga kita nanti, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita amalkan, insya-Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan bersama kita semua. Semoga peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kita dapat hayati sampai bila-bila, dan dari asbab peristiwa ini kita dapat lebih dekat kepada Allah SWT dan menjadi hamba yang diredai oleh Allah SWT. Wallahu a'lam.